Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sari berita utama. Dikatakan seekor harimau bintang telah disondol oleh seekor seladang menyebabkan harimau kumbang tersebut kecundang tidak lagi bernyawa. Seladang tersebut yang dikenali sebagai haiwan dengan ketekapannya, kebengisannya dan kekacakannya juga turut tewas dalam kejadian yang sama. Setakat ini, tiada punca yang dapat dikenal pasti. Mari kita berrentas langsung dengan wartawan di lokasi kejadian. Muna Jawhari, bagaimana dengan siasatan daripada pihak perkhidmatan setakat ini di lokasi? குன்னூரில் சிறுத்தை மற்றும் காட்டெருமை சண்டையிட்டு இரண்டும் உயிரிழந்தத்திற்குள் உலா வரும் சம்பவம் பொதுமக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் குன்னூர் சேலாஸ் அருகேயுள்ள அரையட்டி என்னும் பகுதியில் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரின் தேயிலை தோட்டத்தில் Muna, ini berita dalam negeri ke berita antarabangsa? Jangan marah Saya sendiri pun tak faham. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis haiwan yang menjadi ikon bagi negeri Perak, iaitu seladang. Seladang atau nama saintifiknya Bos gaurus ataupun dahulu dikenali sebagai Bibos gauris ialah haiwan bovin yang paling besar dan berbulu warna gelap di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Paling banyak seladang ini dijumpai di India. Seladang ialah spesies lembu liar yang terbesar dan adalah lebih besar daripada kerbau tanjung, kerbau air liar Asia dan bison. Seladang dapat dikenal pasti menerusi rabung cembungnya yang tinggi pada dahi di antara tanduknya yang melentur dengan tetap ke depan. Ini menyebabkan lekuk pada tampang bahagian atas kepalanya. Hujung tanduk melentur ke dalam dan sedikit ke belakang, manakala kaki tanduk sangat lebar. Telinga seladang amat besar tetapi ekornya hanya sampai ke pergelangan kaki belakang sahaja. Tidak terdapat gelambir yang jelas pada leher dan dadanya. Rabung di bahagian belakang sangat ketara. Tak faham kan? Senang cerita, seladang ni lebih sadar daripada lembu. Macam dulu, mungkin masa tahun 80-an dulu kan, mungkin dia berkumpulan banyak masa tu hutan besar lagi kan. Tapi bila sekarang ni bila hutan pun dah, yang saya masuk tahun 2004 kat hutan lepas saya jumpa, kita lebih kurang dalam 3 ekor 4 ekor gitu. Dia patutnya dia jenis dia berkumpulan, satu kumpulan tu ada belah-belah ekor kan, tapi kerana sekarang ni keadaan dah ini kan berbeza. Dia bukan dalam 3 ekor 4 ekor tu yang jumpa, tak ada lebih saya jumpa. Lama kita ini pun dah pernah ambil dia punya sampel dia semua. Seladang tergolong dalam keluarga yang sama dengan lembu. Seladang jantan yang matang boleh membesar dan mencapai ketinggian hampir 2 meter dan boleh mencapai berat sehingga 1000 kilogram. Jangka masa bunting bagi seladang biasanya 9 bulan. Kebiasaannya juga hanya seekor anak sahaja yang dilahirkan. Anaknya mencapai tempoh matang dalam masa 3 tahun dan boleh hidup sehingga 25 tahun. Jika sekali pandang, seladang ni ada iras macam bison di Amerika dan yak di Pakistan. Tetapi bison dan yak ni dia berbulu panjang,
bulu yak lebih panjang daripada bison sebab tinggal di tempat yang sejuk. Manakala di negara jiran kita di Indonesia, terdapat banten atau lembu Bali yang mirip dengan haiwan ini. Di Malaysia, Perkhidmatan telah menubuhkan 3 pusat konservasi hidupan liar untuk pembiakan seladang dalam kurungan, dan salah satu daripadanya terletak di Sungai Perak. Daripada penangkapan seladang pertama, seladang jantan yang dinamakan Ahad dan seladang betina yang dinamakan Biak pada tahun 1982, maka bermulalah program biak di dalam kurungan. Sejak itu, sebanyak 134 ekor seladang berjaya dibiakkan. Pada masa yang sama, 44 ekor berada dalam program pembiakan seladang dalam kurungan di Jenderal Selatan, 17 ekor di Sungai dan 2 ekor di Gua Musang, Kelantan. Pusat ini ditubuhkan dengan 3 objektif khusus, iaitu meningkatkan populasi seladang menerusi pembiakan dalam kurungan atau konservasi ex situ. Objektif kedua menyasarkan pembiakan populasi maksimum sehingga 50 ekor dalam kurungan, dan yang ketiga menjalankan program pelepasan semula dan menambah populasi seladang dalam kurungan ke habitat semula jadinya. Hari ini, seladang jantan yang diberikan nama Putih telah dipilih untuk dibiuskan bagi tujuan proses pengumpulan air mani, bagi tujuan kajian genetik dan penyimpanan baka untuk kegunaan masa hadapan. Berikut adalah fakta menarik tentang seladang. Seladang ini merupakan spesies terbesar untuk bovin liar di dunia. Bovin ini merujuk kepada lembu. Seladang juga dikenali sebagai Indian Bison, Malayan Gaur dan Southeast Asian Gaur. Seladang ni dia agak sensitif dengan bau dan akan bertindak agresif jika menghidu bau yang tidak disenanginya. Hidungnya sentiasa berair. Sekiranya hidungnya tidak berair, maka itu adalah salah satu tanda bahawasanya seladang itu tidak sihat. Seladang merupakan mamalia darat kedua terbesar di semenanjung Malaysia selepas gajah. Pernah dikacukkan dengan lembu dan jadilah spesies baru iaitu selembu. Selembu ini hanya boleh dilihat di zoo negara. Kacukan ini bagi mendapatkan genetik seladang yang mempunyai berat yang banyak dan juga mempunyai umur yang lebih panjang. Subspesies Bosgaurus habaki hanya boleh dijumpai di semenanjung Malaysia dan Thailand sahaja. Di Malaysia, ia boleh ditemui di Pahang, Kelantan, Kedah, Perak dan Terengganu. Maskot bola sepak bagi Perak FA adalah The Bosgaurus dengan slogan kegemaran penyokong Perak iaitu Kejar, yo, kejar! Perkhidmatan menubuhkan 3 pusat konservasi hidupan liar untuk pembiakan seladang dalam kurungan dan salah satu darinya terletak di Sungai Perak. Hari ini, Pusat Konservasi Hidupan Liar yang terletak di Sungai Perak akan menjalankan program pelepasan semula seladang ke habitat asal. Seiring dengan matlamat asal jabatan, kedua ekor seladang ini dipakaikan radio kola bagi tujuan penyelidikan dan pemantauan selepas pelepasan. 2 ekor pasangan ibu diberi gelaran Sungkai dan anak betina Nina telah dipilih bagi program pelepasan semula kali ini. Seharusnya kita bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara kita dikurniai spesies seladang ini. Bukanlah semua tempat di dunia ini mempunyai seladang. Kita antara yang bertuah kerana memiliki seladang. Begitu jugalah dengan diri kita. Kita mempunyai kelebihan tersendiri. Tak semua orang tahu tentang kelebihan kita dan kadang-kadang kita juga tak tahu akan kelebihan diri kita. Manfaatkanlah kelebihan diri kita ini ke jalan yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Sejujurnya tidak banyak info yang diperoleh oleh penulis kali ini tentang seladang. Berkemungkinan kerana kepencilan spesies ini daripada kajian sains di dunia.
Hanya di negara-negara yang memiliki spesies seladang ini yang akan membuat kajian mendalam agar spesies ini dapat meneruskan kelangsungan dan mengelakkan kepupusan. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralak fakta atau salah info dalam video ini, jangan lupa maklumkan di ruangan komen di bawah. Itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian. Terima kasih.